Cubaan 1, 2. Baik. Kembalikan kuliah maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama baca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi zawam syarulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama-sama dengan kebenaran serta bersama-sama dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang bermaksud, barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal as'alat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubla sawabi isma'at. Mati silakan al-fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, sebenarnya pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan siap, sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kitab akidah ataupun kitab tauhid ataupun usuluddin. Di muka surat 59, betul lah? 59. Jawi 59. Itu Rumi apa? 159. Baik. Dan ketahui olehmu, betul tak? Kan? Dan ketahui olehmu. Yang ada kitab bersama, ada kitab dengar saja. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dan ketahui olehmu dalil baharu segala jirim itu terhenti ia atas isbatkan zaid atas segala jirim. Dan ketahui olehmu dalil baharu segala jirim itu terhenti ia atas isbatkan zaid. Zaid ni benda tambahan lah. Mengisbatkan zaid, benda tambahan atas segala jirim. Mana contoh benda tambahan? Benda tambahan tu arat lah. Arat ni mana sifat benda? Seperti diam, bergerak, berjalan, kan, duduk dan sebagainya, kiri kanan atas bawah, depan belakang, dikaitkan dengan masa lalu, masa sekarang dan sebagainya. Itu dikatakan zaid lah, benda tambahan.
yang duduk pada jirim. Benda tambahan yang duduk pada jirim. Baik. Dan murad dengan zaid, benda tambahan itu ialah segala arat dah. Kan segala arat. Arat ni sifat benda. Sifat benda yang tak sunyi daripada dikaitkan dengan tempat, masa. Lepas tu jihad mana pihak lah, berpihak di kiri kanan dan sebagainya. Dan atas isbatkan berlazim-melaziman antara keduanya, dan isbatkan menetapkan berlazim-laziman antara keduanya, zaid tadi ataupun arat tadi dengan jirim. Jadi mana benda zaid ataupun arat tu dia tak suci daripada jirim, dia tidak terlepas ataupun bercerai tanggal daripada jirim. Contohnya diam ataupun bergerak. Sesuatu benda tu sama ada diam ataupun bergerak. Kalau tak diam dia bergerak lah, kalau bergerak dia diam lah. Jadi diam bergerak ini merupakan zaid, benda tambahan yang duduk pada jirim, dan dia lazim melazimi antara jirim dan zaid tadi ataupun arat. Dia lazim melazimi antara keduanya. Adamun infikak bainhuma, tidak bercerai tanggal daripada keduanya. Antara jirim dengan arat. Dan atas membatalkan segala hawadis yang tiada awal baginya. Dan di samping itu dia nak membatalkan segala hawadis, benda-benda baru yang tiada awal baginya. Kerana benda-benda baru ni mesti ada awal. Benda-benda baru mesti ada awal. Jadi kita lah contohnya, kita lahir tahun bila dan kita akan mati tahun bila. Cuma mati tak tahulah tahun bila. Tapi lahir kita dah tahu dah. Masing-masing dah ada kan. Dekat suara beranak pun dah beritahu dah. Lahir kat mana, tahun bila, pukul berapa kita lahir. Dan sama ada dilahir di rumah, tempat, di hospital dan sebagainya. Jadi mana kita dikaitkan masa awal daripada kejadian kita. Yang tiada awal ialah Allah Ta'ala. Sedangkan benda-benda lain semua ada awal. Mana benda-benda baru mesti ada awal dia. Baik. Dan atas membatalkan segala hawadis yang tiada awal baginya. Semana benda hadis mesti ada awal. Jadi tak batalkan benda hadis tak ada awal ni, tu yang dia kata tadi. Itu yang kata terhenti ya atas isbatkan benda zaid di atas segala jirim. Dan bermula demikian itu adalah kerana bahawa orang yang membantah itu terkadang berkata ia, tiada kami benarkan bahawa di sana itu zaid atas segala jirim. Mana ada bantahan. Ada bantahan, dia kata, oh kat sana tu benda zaid tak ada pun kat jirim ni. Benda tambahan tak ada kat jirim, dia kata. Sedangkan dakwah dah sebut tadi, benda tambahan ada pada jirim. Sifat-sifat benda ni mesti duduk pada jirim, pada benda kan, pada zat jirim itu. Contohnya kan warna kan. Contohnya ni lah meja ni dibuat daripada apa? Daripada papan kan. Jadi papan itu merupakan sifat bagi jirim itu. Papan adalah sifat bagi jirim. Lepas tu coklat pun sifat bagi jirim. Okey. Jadi ada bantahan lah. Dan bermula demikian itu kerana bahawa orang yang membantah itu terkadang berkata ia, tiada kami benarkan bahawa di sana itu zaid, benda tambahan atas segala jirim. Dia kata kat sana tak ada pun, dia kata. Mana contohlah macam kata duduk bergerak dengan diam kan. Dia kata bergerak dengan diam ni bukan benda tambahan, dia kata. Bukan benda zaid pun. Ni dia bantah lah. Bantah. Baik. Maka kita batalkan akan dia. Mana kita batal ni kita protes ataupun cut dia punya bantah lah. Okey. Mana kita jawab lah macam tu. Maka kita batalkan akan dia. Mana akan dia bantahan tadi.
mana kita hujah dengan dia, kita berhujah dengan orang bantah tadi lah, maka kita batalkan akan dia dengan nyata dipandang kerana tiada daripada orang yang berakal melainkan mendapat ia akan bahawa ada bagi zatnya, zatnya itu suatu yang zaid atasnya. Jadi dijawab oleh musannif ataupun mungkin musannif dia kutip daripada kitab-kitab lain. Dia kata tadi kan orang bantah tadi, dia kata benda yang zaid, benda tambahan tak ada pun pada jirim. Contoh gerak dengan diam tak ada pun pada jirim. Tapi dia bantah, dibalas balik. Maka kita batalkan akan dia pendapat tadi dengan nyata dipandang kerana tiada daripada orang yang berakal melainkan mendapat ia akan bahawa ada bagi zat itu suatu yang zaid atas dia. Kerana orang berakal, dia kata takkanlah dia tak faham, dia kata orang cerdik takkan dia tak faham. Setiap benda tu mesti ada benda tambahan pada dia. Setiap jirim mesti ada benda tambahan pada dia, sama ada bergerak atau diam, kan? Ataupun sama ada di kiri atau di kanan, di depan, belakang dan sebagainya. Jadi dibantah, dibalas balik lah. Okey? Macam tu. Maka berkata Khassam ni orang bantah tadi, dibantah lagi. Tadi dah bantah yang pertama, sekarang ni bantah kedua. Maka berkata Khassam itu, ini orang yang berbantah. Khassam ataupun Khasim. Yang paling tepat Khasim lah. Kha alif sad mim. Khasim ni orang membantah. Maka berkatalah Khasim tapi di sini dia kata Khassam. Khassam ni dengan menggunakan isim masdar. Boleh jugalah menggunakan isim masdar. Mana isim masdar bermakna isim fa'il. Isim masdar dengan makna isim fa'il. Maka berkatalah Khassam, mana orang berbantah itu, dia kata kami benarkanlah akan yang diberikan itu. Mana dia benarkan jawapan tadi, jawapan yang kita bagi tadi. Tetapi tiada kami benarkan berlazim-laziman antaranya arat ataupun zaid itu dan antara segala jirim. Dia kata kami betulkan apa yang kau cakap tadi, dia kata. Tapi kami masih tak puas hati. Dia kata. Sebab apa? Kan benda yang zaid dengan jirim ni dia tak boleh berlazim-laziman, dia kata. Sedangkan kita dah cakap kat belakang tadi. Antara benda tambahan zaid dengan jirim dia lazim melazimi. Dia tak boleh, tidak mesti ada. Contohlah gerak dengan diam, kan? Bergerak dengan diam pada benda ni dia lazim melazimi. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Tak diam, dia bergerak. Macam tu. Dia tak bercerai tanggal lah. Dia tak bercerai tanggal daripada jirim itu. Nampak? Baik, Maka berkatalah Khassam, ini orang yang membantah tadi, dia kata kami benarkanlah akan yang demikian itu jawapan atas tadi. Tetapi tiada kami benarkan berlazim-laziman antaranya arat atau benda zaid tadi dan antara segala jirim. Dia kata semasih dia tak puas hati lah. Dia masih tak puas hati lagi, dibantah lagi. Maka kita batalkan akan dia. Mana kita batal ni maksudnya kita jawab lagi. Dia kata maka kita batalkan akan dia pendapat ini dengan musyahadah, mana penyaksian ketiadaan bercerai tanggal. Nampak? Maka kita batalkan hujah dia tadi, orang yang Khassam tadi. Kenapa? Kerana di segi musyahadah, penyaksian dengan mata kepala kita, antara arat dengan jirim ni dia tak bercerai tanggal. Dia tidak bercerai tanggal. Dia mesti ada. Taman duduk diam, dia bergerak. Kan? Tak diam, dia bergerak. Macam tu. Maka berkata Khassam itu, dibantah lagi. Maka berkatalah Khassam, mana orang yang berbantah. Dia kata, kami benarkanlah akan demikian itu. Tetapi, ada lagi tetapi dia. Tetapi, tiada kami benarkan menunjuk ia atas baharu segala jirim. Ya, kami benarkan.
Maknanya antara zaid dengan jirim ni dia tidak bercerai tanggal. Semana kedua-duanya lazim melazimi di antara satu sama lain. Cuma dia kata cuma ianya bukan bermakna bahawa jirim itu benda baru. Dia kata, bantah lagi. Kan? Tetapi dia kata tiada kami benarkan menunjuk ianya hujah tadi atas baharu segala jirim. Atas baharu segala jirim ataupun atas menunjuk ianya benda zaid tadi ataupun arat tadi atas baharu segala jirim. Jadi maknanya dia kata hujah kau tu tak kuat dia kata. Sebab benda yang tambahan ni bukan bermakna dianya menunjukkan jirim itu benda baru, dia kata. Mungkin benda tu jirim tu benda qadim. Dia kata. Mungkin qadim, kalau tak baru dia mesti qadim. Kalau tak baru mesti qadim. Qadim mana sedialah. Kan? Kerana dia lagi alasan dia. Kerana ihtimal maksudnya 50-50 lah. Ihtimal lah. Ihtimal bahawa ada ia jirim itu qadim. Dan demikian zaid itu benda baru yang tiada awal bagi dia. Kerana ihtimal, asal mana ihtimal ni dipertanggungkan lah. Maknanya 50-50. Kemungkinan dia kata okey, jirim tu mungkin dia qadim. Sedangkan zaid ni, arat ini dia kata mungkin dia baru, dia kata. Ada je alasan dia. Ada je alasan dia. Supaya nak menolak tadi kan. Nak menolak yang orang kata yang pendapat menyatakan bahawa jirim itu adalah benda baru. Jirim itu adalah benda baru. Pada permulaan dia kata tadi kan ketahui olehmu tadi dan ketahui olehmu dalil baharu segala jirim. Kan? Dia nak tolakkan tu lah. Baik. Kerana ihtimal orang kata dipertanggungkan ataupun 50-50, 50-50 bahawa ada ia jirim itu qadim dan demikian zaid ataupun arat itu baharu yang tiada awal baginya. Yang tiada awal baginya. Kemungkinan dia benda baru, tapi benda baru yang tiada awal kata. Kerana tiada gerak malaikat dahulunya itu gerak. Kena alasan dia kata kalau benda zaid itu contohlah benda tambahan itu contoh bergerak. Bergerak ini dia kata dulunya pun dia bergerak, dia kata. Satu benda yang bergerak itu dahulunya pun dia bergerak. Kalau benda tu diam, dahulunya pun diam, dia kata. Alasan dia lah. Alasan dia. Kerana tak logik pun alasan itu. Dan seperti demikian itulah selama-lamanya. Dan demikian itulah selama-lamanya. Mana setiap benda yang gerak itu asalnya dia bergerak. Kalau setiap benda yang orang kata sukun, mana diam? Sukun kan diam. Atau sukut kan diam. Dia dulu pun diam juga, dia kata. Dulu pun sukut juga, dia kata. Maka adalah ia baharu dengan syahsun qadim. Maka adalah ia baharu dengan syahsun qadim. Mana benda baru dengan sesuatu yang qadim. Ya, qadim ya. Dengan noknya, nok ni mana cabangnya. Dengan makna bahawa sesuatu bagi gerak itu qadim. Sesuatu gerak itu qadim. Maka dia kata, maksudnya dia kata ala benda yang gerak ni kemungkinan dia qadim. Kemungkinan benda gerak ni belum tentu benda gerak ni hadis, dia kata. Dia kata belum tentu benda gerak ni hadis, kemungkinan benda gerak ni qadim. Nampak? Maka adalah ia baharu, adalah ianya baharu dengan syahsun qadim. Maknanya benda baru tetapi dia duduk bawah benda qadim. Dia kata. Nok kan cabang. Nok kan cabang. Mana satu benda baru dengan noknya ataupun cabangnya yang qadim. Nampak? Jadi asalnya dia satu benda tu qadim tapi duduk dalam tu lah, dia kata. Duduk dalam benda yang qadim tadi lah. Benda baru tu. Benda baru tu duduk dalam benda qadim. Itu alasan dia.
maka adalah ia baharu dengan syakhsun qadim. Syakhsun kan seseorang atau sesuatu, qadim ia dengan noknya ataupun cabangnya, dengan makna bahawa sesuatu bagi gerak itu qadim. Sesuatu bagi gerak itu qadim, dan syakhsun itu baru. Syakhsun itu baru, mana seseorang itu baharulah. Maknanya dia sama ada benda yang dia tumpang tu, sama ada benda yang tumpang tu qadim, ataupun yang menumpang itu baharu, ataupun mungkin juga benda yang kena tumpang itu adalah benda baru, sedangkan yang menumpangnya adalah qadim. Menumpangnya qadim. Itulah syakhsun baharu. Mana sesuatu lah. Asal mana syakhsun ni seseorang. Tapi di sini tak sesuai diterjemahkan dengan seseorang. Mana sesuatu lah. Syai'un. Sesuatu yang baru. Boleh Payah sikit lah. Payah sikit. Maka kita batalkan akan dia dengan beberapa perkara. Setengah daripadanya bahawasanya tiada wujud bagi nok itu, cabang itu, melainkan di dalam kandungan syakhsunnya, di kalangan kandungan sesuatunya. Maka apabila adalah syakhsun itu baharu, saya lazimlah bahawa adalah noknya itu seperti demikian juga, mana kena baru juga. Maka batallah segala yang baharu, tiada awal bagi dia. Maka batallah segala baru itu tiada awal bagi dia. Mana setiap baru tu mesti ada awal. Setiap benda baru mesti ada awal. Dia tidak boleh lari daripada tak ada awal. Contohlah kejadian kita kan, mesti ada awal kejadian kita. Sesiapa saja dalam dunia ni, dia mesti lahir, mesti ada awalnya. Mesti ada tarikh kelahiran dia lah. Tarikh kelahiran. Benda pun macam tu juga. Bila benda itu dibuat, dicipta, kan? Rumah contohnya, rumah tu bila rumah tu dibuat, kata berapa bulan rumah tu start buat, dan berapa bulan rumah tu siap, kan? Mesti ada dia punya time dia lah. Time base kan, time dia bila dia akan dibuat, macam tu. Baik, maka kita batalkan akan dia, batalkan bantah tadi lah, yang dia jangan tadi kan suka protes, maka kita batalkan akan dia hujah tadi dengan beberapa perkara. Setengah daripadanya bahawasanya tiada wujud bagi nok itu melainkan di dalam kandungan syakhsunnya, kandungan sesuatunya. Maka bila adalah ianya syakhsun itu baru, saya lazimlah bahawa adalah ia itu nok itu pun baru juga. Nampak tak? Mana kalau dia punya tempat berpautnya itu adalah benda baru, mestilah yang menumpangnya pun benda baru. Yang menumpang pun benda baru. Tak boleh tapak dia tu benda qadim, sedangkan yang menumpang dia benda baru. Tak boleh. Dia mestilah kalau tapak dia tu qadim, makanya yang menumpangnya adalah qadim juga. Dan kalau tapaknya itu adalah benda baru, maksud tapak ini ialah jirim tu lah. Kalau jirimnya itu atau tapaknya itu benda baru, maka benda yang zaid ni, arat itu adalah mesti baharu juga. Dia mesti baharu juga. Okey? Maka batallah segala yang baharu, tiada awal baginya. Maka terbatallah benda baru tu tiada awal. Sebab apa? Sebab benda baru mesti ada awal. Setiap benda baru mesti ada awal kejadian dia lah. Macam tu. Hatta langit dan bumi sekalipun. Langit bumi sekalipun mesti ada time dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah berapa ribu, ratus ribu tahun dulu kan. Kita tak secara spesifiknya kita tak dapat lah berapa bila langit dan bumi itu dicipta dan dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adalah masanya penciptaan langit bumi itu, dan satu hari nanti pun dia akan musnah bila berlakunya kiamat. Mana akan ada tempoh luput dia, expired lah kepada langit dan bumi. Baik, seterusnya, dan dalil baharu segala arat itu terhenti ia atas membatalkan berdiri arat itu dengan sendirinya.
dan membatal berpindah ia kepada yang lainnya. Ni pun dalil baharu Arab juga lah. Tadi dalil baharu jirim. Sekarang ni dalil baharu Arab pula. Arab mana sifat benda. Dan dalil baharu segala Arab itu terhenti ia atas membatalkan berdiri Arab itu dengan sendirinya. Kenapa? Kerana Arab ini sifat benda itu dia tak boleh berdiri dengan sendirinya. Dia mesti ada tempat yang dia menumpang. Dia mesti ada tempat yang menumpang. Contohnya bergerak ataupun diam. Bergerak dengan diam ni dia menumpang pada jirim. Dia menumpang pada jirim itu. Contohlah kereta kan. Kereta ada masanya bergerak, ada masanya diam. Jadi sifat bergerak dan diam ini dia menumpang pada kereta. Dia menumpang pada kereta. Macam masjid ini, masjid ni dia diam. Kan? Dia duduk je ke sini kan. Selagi tak ada apa masalah kan. Okey, masjid ni akan tetap berdiri kat sini lah kan. Jadi sekarang ni masjid tu dalam keadaan diam. Duduk diam di tempatnya. Macam tu. Dia tidak boleh berpindah ke tempat lain kecuali apa yang kita kenaki Allah Ta'ala. Dan membatalkan berpindah ia kepada yang lain. Maknanya sifat benda tadi, Arad tadi dia tidak boleh berpindah daripada jirim. Sama ada dia diam ataupun bergerak. Dan membatal tersembunyinya. Dia tak boleh tersembunyi. Tak boleh tersembunyi, diam atau gerak dia tidak tersembunyi. Dia mesti dizahirkan. Dia zahir dan nampak dengan mata kepala kita sama ada benda itu bergerak ataupun diam. Dan membatalkan bahawa yang qadim itu menerima Adam. Dan membatalkan bahawa yang qadim itu menerima Adam. Kerana benda qadim dia tidak boleh menerima Adam. Yang boleh menerima Adam, mana menerima binasa ni, Adam ni kan binasa ataupun tiada. Ialah benda hadis saja. Benda qadim tidak boleh menerima Adam. Contoh Allah Ta'ala bersifat qadim, kidam ataupun qadim kan. Jadi qadim ataupun kidam yang Allah Ta'ala itu dia tidak akan ada tempoh expired. Tempoh luput tak ada. Dia akan kidam selama-lamanya. Baik. Dan bermula demikian itu kerana Hasam itu terkadang menegah ia bahawa segala arad itu berubah ia daripada Adam kepada wujud dan akasnya dan sebaliknya. Dan bermula demikian itu kerana Hasam ni kalau orang membantah dia. Yang bantah tadi kan. Kerana Hasam itu terkadang menegah ia bahawa segala arad itu berubah ia daripada Adam kepada wujud dan akasnya. Maka bermula gerak kemudian daripada sukun. Sukun mana diam tadi, umpamanya itu tiada ia makdum kemudian didapatkan dia. Tetapi adalah dianya gerak atau sukun itu dianya maujud, mana wujud dahulu daripada demikian itu. Mana setiap benda yang gerak ataupun diam ini dia kata memang dah wujud lah dulu, dia kata memang dia maujud. Semua benda tu tidak dizahirkan saja oleh jirim tadilah. Sebab jirim sama ada dia bergerak atau diam. Jadi kalau dia bergerak, mana diam tu mana? Kalau dia diam, mana gerak tu mana pergi dia? Mana pergi gerak itu? Sebenarnya kalau benda tu dia diam, mana bergerak itu pun tetap maujud juga, dia kata. Tetap ada juga. Dia tetap ada juga. Okey? Begitu juga kalau setiap benda itu dia bergerak, maka diamnya mana pergi? Diamnya itu pun tetap maujud juga, dia kata. Tetap ada. Tetapi tidak dizahirkan lah. Macam tu. Baik. Lihat semula. Maka bermula gerak kemudian daripada sukun mana diam, umpamanya itu tiada ada ia makdum kemudian didapatkan dia. Jadi maknanya benda gerak dan sukun ni dia asalnya bukan makdum dia tu, tetapi ia adalah dia itu maujud dahulu daripada demikian itu. Maka kita kata baginya, adakah ia berdiri pada ketika itu dengan sendirinya? Ini ada persoalan. Okey, ini ada beberapa persoalan lagi ditambah.
maka kita katakan baginya, adakah ia berdiri pada ketika itu dengan sendirinya, atau ia berpindah daripada suatu tempat kepada tempat yang lain, atau tersembunyi ia pada tempat itu. Ni ada persoalan lah berkenaan dengan gerak atau diam tadi, ataupun arat tadi, kan? Maka kita katakan, adakah dia berdiri pada ketika itu dengan sendirinya? Jadi maknanya kalau contohnya benda itu bergerak, contohlah kita kata dia bergerak, habis diam di mana? Diamnya mungkin tak dapat dizahirkan lah. Tapi adakah diam itu wujud? Diam tetap wujud, dia kata tetap wujud. Cuma bila dia tak wujud, dia tak nampak, adakah dia berdiri dengan sendirinya? Dia tu. Ini persoalan lah. Ataupun dia berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Contohlah kalau benda tu tadi dia bergerak, tapi dia macam mana? Diamnya mungkin berpindah ke tempat lain, dia kata. Persoalan lah. Atau tersembunyi ia pada tempat lain. Mungkin dia menyuruk. Mungkin dia menyuruk lah. Sebab yang nampak sekarang ni contohnya benda tu bergerak, tapi diam mana? Diam tu mungkin dia menyuruk, dia kata. Mana atau tersembunyi ia pada tempat itu. Maka jikalau ada ia surah menegambaran yang pertama, yakni berdiri sendirinya, nescaya lazim berdiri arat itu dengan sendirinya, maka iaitulah batal. Kalau seandainya kita kita pakai kepada persoalan pertama tadi, kan? Maka jikalau adalah dia surah yang pertama, mana persoalan pertama tadi, adakah dia berdiri pada ketika itu dengan sendirinya, nescaya lazim berdiri arat itu dengan sendirinya. Jadi maknanya kalau seandainya kalau satu jirim itu, satu benda itu, kita katakan dia contohlah dia bergerak. Okey, diam di mana? Kita katakan diamnya itu mungkin dia berdiri dengan sendirinya. Sebab yang nampak pada kita ialah bergerak. Benda itu bergerak. Diamnya, mungkin diam itu berdiri dengan sendirinya. Duduk tempat lain. Okey? Jawapan ini dia kata batal. Tak boleh digunakan pakailah jawapan itu. Sebab apa? Sebab arat ini dia tidak berdiri dengan sendirinya. Dia mesti ada tempat yang dia duduk, mesti tempat yang dia menumpak. Walaupun mungkin masa tu yang kita nampak benda tu bergerak. Okey. Diamnya mana? Diam ni mungkin dia pergi melangok mana-mana ke, pergi jalan mana-mana ke. Okey. Tidak. Diam itu tetap ada. Kan? Sebab apa? Sebab diam itu dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya, sebab dia mesti ada juga pada benda yang bergerak tu tadilah. Cuma yang kita nampak benda tu bergerak. Diamnya tidak nampak. Boleh. Dan jikalau ada ia surah yang kedua itu, maka iaitu seperti demikian itu juga, kerana bahawasanya lazim berdiri arat itu dengan sendirinya pada lahzah berpindah, pada saat berpindahnya. Lahzah mana lahzah? Satu lahzah kan? Satu detik kan? Satu detik ataupun satu saat ketika dia berpindah. Okey? Dan jikalau ada ia surah yang kedua. Yang kedua tadi apa? Mungkin dia berpindah ke, atau ia berpindah daripada suatu tempat kepada tempat yang lain, kan? Persoalan tadi kan? Okey? Dan jikalau ada ia surah yang kedua, mungkin dia berpindah ke tempat lain, maka iaitu seperti demikian itu juga, kerana bahawasanya lazim berdiri arat itu dengan sendirinya pada lahzah dia berpindah. Waktu dia berpindah tu, contohlah kalau kita katakan, kata sifat diam itu berpindah tempat lain. Jadi kalau dia berpindah ke tempat lain, kemungkinan besar waktu dia berpindah itu dia berdiri dengan sendirinya. Dia tidak menumpang lagi dengan benda tadi, dengan benda yang ditumpang itu. Contohlah kereta kan. Kereta itu senang bergerak, tapi diam je masa.
Diamnya mana? Oh, diamnya mungkin berpindah, dia kata. Diamnya itu, sifat diam itu mungkin berpindah ke alam lain ke dan sebagainya. So maknanya kalau dia berpindah ke tempat lain, sudah tentu masa dia berpindah itu bermakna dia berdiri dengan sendirinya. Mungkin dia bercerai tanggal daripada kereta itu, sifat diam itu. Jadi makna ini pun tertolak. Ini pun tertolak juga. Batal juga pandangan macam ni. Baik. Dan jikalau ada ia pada surah yang kedua, mana gambaran soalan yang kedua tadi lah. Gambaran pada soalan yang kedua tadi, iaitu seperti demikian itu juga, kerana bahawasanya lazim berdiri ar itu dengan sendirinya pada lahzah berpindah, pada ketika dia berpindah. Mana waktu dia pindah tu kemungkinan dia berdiri dengan sendirinya. Bila dah selesai pindah, barulah dia menumpang balik pada jirim. Barulah dia duduk pada jirim semula. So yang ini pun batal. Dan jikalau ada ia pada surah yang ketiga, mana surah ketiga mana tadi? Tersembunyi kan? Tersembunyi. Atau tersembunyi ia pada tempat itu. Dan jikalau ada ia pada surah yang ketiga, nescaya lazim berhimpun dua yang berlawanan, maka ianya batal. Ia pun batal juga. Jadi kalau seandainya kita kata mungkin dia tersembunyi kot, sifat yang diam tadi kita nampak kereta terbergerak, habis sifat diamnya mana? Diam kereta tu mana? Diamnya tu mungkin tersembunyi. Okey, mungkin dia tersembunyi ke tempat lain. Okey, jadi kalau tersembunyi ke tempat lain, nescaya lazim berhimpunan dua benda yang berlawanan, dan iaitu pun batil, dia kata. Batal juga. Kan? So maknanya sifat diam itu tetap ada jugalah pada benda itu, walaupun benda itu bergerak. Sebab apa? Sebab sifat diam itu dia tidak bercerai tanggal daripada jirim. Sebab apa? Kalau dia bercerai tanggal daripada jirim, maka sudah tentu sifat diam itu dia jadi benda baru. Dan sedangkan benda baru ni adalah mustahil. Baik. Maka berkata ia, kami benarkan akan yang demikian itu. Dia benarkan, tetapi bantah lagi. Kan? Kami benarkan akan demikian tadi kau punya jawapan, ada 3 jawapan kau bagi tadi. Kan? Kami benarkan akan demikian itu, tetapi tiada kami benarkan bahawasanya menunjukkan ia atas baharunya jirim. Atas baharunya jirim. Kami benarkan kau punya jawapan tadilah. Dia kata jawapan 3 jawapan kau bagi tadi. Tetapi ada tetapi, ada je tetapi ya. Tetapi tiada kami benarkan bahawasanya menunjukkan ianya, jawapan itu menunjukkan bahawa jirim itu benda baru. Dia bukan menunjukkan bahawa jirim itu benda baru ataupun arat itu benda baru. Kerana apa? Kerana ihtimal bahawa ada ia qadim dan berubah ia daripada adam kepada wujud, dan akasnya sebaliknya. Kerana ihtimal maknanya 50-50 ataupun dipertanggungkan bahawa ada ianya arat itu, ianya arat lah, ataupun benda zaid tadi, benda tambahan tadi, qadim, atau dan berubah ia daripada adam, daripada tiada kepada wujud, dan akasnya dan sebaliknya. Sebaliknya maknanya daripada wujud pada adam, daripada wujud atau pada adam, cuma akas lah, akam dan sebaliknya. Boleh? Maka kita batalkan akan dia dengan bahawa yang qadim itu bahawa menerima adam. Maka kita batalkan akan dia. Bantahan tadilah, ini bantah tadi atas tadi kan. Ihtimal tu kan bantahan tu. Maka kita batalkan akan dia dengan bahawa yang qadim itu tiada menerima adam. Setiap benda qadim dia tidak menerima adam. Yang menerima adam ni, yang menerima tiada ni ialah benda baru je. Sedangkan qadim
tidak menerima adam, tidak menerima tiada. Contohlah sifat qadim yang ada Allah Ta'ala lah, kan? Seperti sama, basar dan sebagainya, kan sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat itu dia berdiri pada zat Allah Ta'ala, dan dia tidak menerima adam, menerima tiada. Okey, dia tidak menerima adam, tiada. Maka kita batalkan akan dia dengan bahawa yang qadim itu tiada menerima adam. Dan bermula segala perkara ini dinamakan sebagai matalib yang 7. Ini namanya matalib yang 7. Mana matalib ni tempat tuntut, tempat tuntut ataupun tempat belajar yang 7. Dan dengan sebab mengenal akan dia itu, lepaslah mukallaf daripada segala pintu neraka jahanam yang 7. Jadi kalau kita faham bab ni, dia kata bab yang saya bahas tadi ni dia katakan sebagai matalib yang 7, dia kata. Dan dengan sebab kita mengenal benda-benda ni tadi, alasan-alasan tadi, yang soal jawab soal-soal tadi, maka lepaslah si mukallaf daripada pintu neraka jahanam yang 7. Seperti barang yang berkata akan dia oleh musannif mana pengarang dengan katanya, dan tiada mengetahui akan dia matalib yang 7 itu melainkan orang yang rasih. Rasih ni orang yang cerdik. Kan dalam Quran ada surah Al-Imran, ar-rasihuna fil ilmi, orang yang rasih mana orang yang cerdik pada ilmunya, iaitu orang yang sangat mahir akan ilmunya. Dan sesungguhnya telah isyarat baginya oleh setengah mereka itu dengan katanya, Zaidun maqama man taqal kakamana. Banyak nama tu kan. Zaidun maqama man taqal kamana. Man taqala udmu qadimin lahana. Okey. Artinya bermula pekerjaan yang lebih itu tiada berdiri ia dengan sendiri. Kan, bermula segala pekerjaan Zaid tadi, Zaid mana Zaid itu Arab lah. Bermula segala Arab itu tiada berdiri ia dengan sendirinya. Kan, mana Arab ini sebab benda lah ataupun Zaid. Mana benda tambahan yang ada duduk pada jirim. Bermula pekerjaan yang lebih itu tiada berdiri ia dengan sendiri, dan tiada berpindah ia daripadanya sesuatu kepada suatu zat yang lain, dan tiada tersembunyi ia padanya, dan tiada tanggal ia daripada zat, tiada berjerai tanggal daripada zat, dan tiada adam bagi yang qadim, dan tiada bagi segala yang baru itu, dan tiada permulaan baginya, dan tiada bagi segala yang baru yang tiada permulaan baginya. Kerana setiap benda baru itu mesti ada permulaan dia, tuan-tuan. Gitu. Boleh? Ulang semula. Bermula pekerjaan yang lebih. Pekerjaan lebih itulah Zaid lah tadi, yang kat belakang ni sebut tadi, Zaid. Apa itu Zaid? Arat, benda baru. Ataupun benda yang menumpang pada jirim, ataupun istilah lainnya sifat benda. Kan? Bermula pekerjaan lebih itu tiada berdiri ia dengan sendirinya. Contohnya bergerak dengan diam tadilah. Dia tidak berdiri dengan sendiri. Sebab apa? Dia mesti menumpang pada jirim. Dia mesti menumpang dengan jirim itu. Dan tiada berpindah ia daripada sesuatu kepada suatu zat. Dan bergerak diam itu dia tidak berpindah kepada jirim yang lain. Dia mesti duduk pada jirimnya sajalah. Tetapi dia tetap sebagai Arab, bersifat benda, dan tiada tersembunyi ia padanya, dan dia tidak boleh tersembunyi. Kita tak boleh katakan contohnya kalau benda tu dia bergerak, habis diam di mana? Oh, diam ni mungkin tersembunyi. Okey, diamnya tersembunyi. Kita tak boleh katakan diam itu tersembunyi. Kita tak boleh katakan diam itu tersembunyi, sebab walaupun nampak benda tu bergerak, habis diamnya mana? Ataupun kita nampak benda tu diam, habis gerak di mana? Oh, mungkin dia tersembunyi. Oh, tak boleh kita katakan dia tersembunyi, gitu. Tiada tersembunyi ia padanya, dan tiada tanggal ia daripada zat. Dan sifat benda gerak dan diam tadi, dia tidak bercerai tanggal daripada zat itu, zat ataupun jirim tadi.
dan tiada adam bagi yang qadim. Kalau setiap benda yang qadim, dia tiada ada sifat adam. Contohlah sifat sifat kudrah, iradah, sama, basar itu ialah sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak didahului oleh adam, oleh tiada. Kalau kudrah, kekuasaan yang ada pada kita mesti didahului oleh tidak ada. Sebab sebelum kita dilahirkan ke dunia, kan, memang kita tidak ada kudrah apa-apa. Bila kita dilahirkan ke dunia, baru ada sifat kudrah. Okey. Dan tiada bagi segala yang baru itu, tiada permulaan baginya. Kenapa? Kerana setiap benda baru mesti ada permulaan. Setiap benda baru mesti ada permulaan. Barulah sah dia sebagai benda baru. Boleh? Habis. Kemudian akan datang kita sambung lagi dalil wajib qidam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Berasap Ustaz. Berasap Ustaz. Tak memahami. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'alaman taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlal al-arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Okey. Oh